والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Saya hormati tuan-tuan imam dan tuan-tuan Bilal, seterusnya barisan ahli jawatan kuasa masjid, dan yang saya kasih tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan juga limpah rahmatnya pada malam yang baik ini dapat kita bersama-sama bertemu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada malam ini insya-Allah. Jadi kita akan menyambung lagi pembincangan kita dalam tajwid Al-Quran yang berkaitan tentang tanda-tanda bacaan yang terdapat dalam Al-Quran Rasam Usmani. InsyaAllah malam ini kita sambung di muka surat yang ke-102 berkaitan tentang tanda-tanda bacaan dalam Al-Quran Rasam Usmani. Iaitu pada malam ini kita akan membicarakan tentang soal tanda yang seterusnya, iaitu tanda yang ketujuh, iaitu tanda tanwin. Tanwin dalam Al-Quran Rasam Usmani, kita faham tanwin itu sebagai baris dua, yang mana baris dua itu disebut dengan tiga, iaitu baris dua di atas, baris dua di bawah, dan baris dua di depan. Walaupun begitu, baris dua di atas, dua di bawah dan dua di depan itu dalam Al-Quran Rasam Usmani terdapat dua jenis. Dia tak sama. Pada saya dia bukan dua jenis, dia tiga jenis sebenarnya. Cuma yang jenis yang pertama kita dah bincang minggu lepas. Hari ini kita nak masuk kepada dua lagi jenis yang lain yang berkaitan tentang tanwin. Baik. Tanda baris tanwin seperti dua di atas dan dua di bawah yang bersamaan barisnya, dan baris dua hadapan yang diterbalikkan, tanda keduanya menunjukkan bacaan tanwin ini diizharkan. Kedudukannya seperti huruf yang bertanda sukun. Baik, yang ini diceritakan tentang baris tanwin yang baris dua di atas dan juga dua di bawahnya seperti baris yang selari. Dalam Quran Rasam Usmani ada baris tanwin yang dua di atasnya, dua di bawahnya selari. Dia selari. Dua baris itu selari. Okey, manakala bentuk dia punya dua di depannya seperti satu huruf waw kecil dan satu waw yang telah diterbalikkan. Senang cerita nampak macam 69 lah. Gitu. Dia macam 69. Bila kita nampak tanwin ini, baris tanwin dua di atas dan dua di bawah yang selari ini, kemudian baris dua di depan dia berbentuk seperti 69 ini menunjukkan huruf yang bertanwin itu perlulah dibaca secara izhar. Kena baca izhar. Izhar maknanya zahir, menzahirkan. Menzahirkan apa? Menzahirkan bunyi huruf bertanwin. Maksud yang kita sebut sebagai zahirkan bunyi huruf bertanwin itu ialah, sebagai contohnya, kalau kita letak huruf ta baris dua di atas, maka bunyi ta ialah tan. Bila kita sebut tan, maknanya kita sedang menzahirkan bunyi ta tanwin. Contoh yang lain, misalan kata kita meletakkan huruf dal baris dua di bawah, maka dal dua di bawah bunyinya din. Bila kita sebut din, bunyi din tu ialah bunyi yang kita jelaskan baris tanwinnya. Misalan kata kita letakkan
Shin dua di depan. Shin dua di depan bunyinya syun. Maka bila kita sebut syun, itulah yang kita sedang lakukan, iaitu menzahirkan bunyi tanwin. Jadi bila mana tuan-tuan lihat dalam Al-Quran Rusam Usmani, bila ada kalimah yang dua di atas dan dua di bawahnya ada baris yang selari, maka huruf yang baris itu perlulah dijelaskan bunyinya. Contohnya Ali Man. Ali Man. Kita nampak dua di atas dia selari. Bila dua di atas dia selari, maknanya perlu diizharkan bunyi mim dua di atas itu. Mim kalau dua di atas bunyinya man, maka kita sebut aliman. Sebutan kita man itu ialah sebutan izhar. Maknanya kita jelaskan bunyi tanwin tu. Bila jelas, maknanya tak ada dengung. Dia tak boleh baca aliman, tak boleh macam tu. Dia kena aliman sekali saja. Begitu juga kalau sekiranya kita melihat ada kalimah yang baris dua di bawah selari. Dua di bawah dia selari. Jadi zal kalau baris dua di bawah bunyinya zin. Maka kita kena jelaskan bunyi zin ini maizin. Jelasnya sebutan kita itu tidak ada dengung. Maizin, begitu. Kalau baris dua di depan, contohnya tu. Adanya huruf nun baris dua di depan. Jadi kalau dua di depan dibentuk macam ni, maka kita perlu jelaskan bunyi nun tanwin itu. Bila nun baris dua di depan bunyinya nun, maka kita sebut bunyanun. Sebutnya nun, tidak ada dengung. Sebutannya bila tak ada dengung, maka tak perlulah dipanjangkan. Sebut dengan sekali saja. Bunyanun, satu harakat. Dia tak boleh bunyanun, tak boleh lama-lama. Dia bunyanun, contoh dia begitu. Kalau baris duanya selari dan juga bentuk 69 ini. Kalau sekiranya dekat Quran Rusam Usmani kita, dia ada dua jenis baris tanwin. Satu baris tanwin yang macam ni, satu lagi baris tanwin yang tidak selari. Tidak selari pada dua di atasnya dan juga dua di bawah. Bentuk tidak selari itu macam mana? Dia begitu. Seorang panjang ke sini, seorang panjang ke sini. Dia tak sama. Yang ni kedudukannya sama. Yang ini kedudukannya seorang ke atas, seorang ke bawah. Dan bentuk dua di depannya bentuk seperti waw. Dua waw yang kecil. Kalau tanda begini, kalau yang ini tadi dia suruh izhar, yang ini dia suruh kita idgham. Dia suruh kita idgham. Cumanya bila kita idgham, dia ada dua jenis. Satu idgham yang kamil dan dia ada idgham yang nakis. Idgham yang kamil itu maksudnya memasukkan secara sempurna. Maka masuk secara sempurna itu sudah pastilah akan terkait dengannya bunyi dengung. Maka bunyi dengung itu pula tu yang saya kata tadi, bunyi dengungnya ada dua. Ada bunyi dengung yang sempurna yang diberi nama sebagai dengung kamil, dan ada dengung yang tidak sempurna yang diberi nama dengung nakis. Dia ada kamil, dia ada nakis. Dia ada kamil, dia ada nakis.
Dia ada kamil dengan naqis. Kamil itu macam mana? Kamil itu apabila huruf yang ada baris ini atau baris ini atau baris ini yang selepasnya huruf bersabdu. Ini bersabdu ini kena pada huruf nun dan mim sahaja. Bila selepas dia ada huruf nun dan mim yang baris sabdu, maka kita perlu izharkan secara kamil. Contohnya dalam surah Al-Ghashiyah ada ayat amilatun. Amilatun ta dua di depannya bentuk macam ni. Selepasnya ada nun sabdu. Maka di sini perlu kita buat idgham. Idgham maknanya masukkan. Masukkan apa? Masukkan baris dua depan ni terus nekan pada huruf berikutnya, iaitu huruf berikutnya huruf nun. Maka bila kita masukkan kepada nun, kita masukkan dengan bunyi kamil. Kita masuk secara kamil, masuk secara sempurna. Bunyinya macam mana? Amilatunna. Kita tekan ta dua depan pada nun sabdu. Amilatunna. Gitu. Bunyinya jelas, sempurna. Amilatunna. Dia begitu. Contoh kalau mim pula. Kalau mim, contoh mim adanya baris tanwin yang tidak selari, selepasnya ada mim sabdu, maka kita masukkan bunyi tanwin ini kepada huruf berikutnya, iaitu mim sabdu. Maka kita masuk bunyinya macam mana? Hani am, hani am. Terus rapat je mulut kita. Pasal apa rapat? Masuk kepada mim yang berikutnya ni. Ini masuk secara kamil, masuk secara sempurna. Jadi masuk secara sempurna ini bila nun dengan mim dia masuk secara sempurna, kena sekalikan dengan dengung. Sebab memang nun dengan mim kalau dia sabdu kena dengung. Cuma di sini dengungnya bukanlah dengung wajibul ghunnah. Ini dengung idgham namanya. Jadi dekat sini kita dengung hani am, gitu. Begitu juga yang ini. Amilatun nasibah, dekat surah Al-Ghashiyah. Ada juga tanwin yang tidak selari ini, dia masuk pada huruf yang bersabdu yang selain daripada nun dengan mim. Ada. Contohnya dalam ayat surah okey. Baris tanwinnya bentuk seperti dua waw ni. Selepasnya ada huruf bersabdu. Maka dekat sini kita tak boleh baca sa dua di depan ni dengan sebutan sun. Dia tak boleh sebut harsun lakum. Tak boleh. Dia kena baris dua depan ni diidghamkan.
dimasukkan terus pada huruf berikutnya, iaitu huruf lam sabdu. Jadi bila masukkan huruf sa dua depan ni pada lam sabdu ini, dinamakan idgham kamil, masuk dengan sempurna. Masuk dengan sempurna itu macam mana bunyinya? Harthul lakum, harthul lakum, thulakum. Dia masuk sa dua depan ni pada lam. Harthul lakum. Dia tak boleh sebut harthun lakum, tak boleh. Dia harthul lakum, dia tekan terus pada huruf yang bersabdu ini. Ada juga huruf bersabdu yang lain daripada itu. Contohnya dekat dalam apa ke ayatnya? Okey. Rojo. Rashid. Adanya huruf lam dua di depan. Dua di depan dia bentuk seperti dua waw ini. Kemudian berikutnya ada huruf ra yang bersabdu. Maka di sini kita tak boleh baca rajulun. Lam dia tak boleh sebut lun. Kita masukkan lam dua depan ni terus pada huruf berikutnya, iaitu ra yang bersabdu. Maka di sini akan dibunyikan apa ini? Rajulur Rashid. Rajulur Rashid. Lam dua di depan dimasukkan terus pada huruf ra yang baris sabdu. Rajulur Rashid. Dia tak boleh sebut rajulun Rashid. Dia tak boleh macam tu saja. Dia rajulur Rashid. Dia begitu caranya. Inilah dinamakan idgham kamil, dimasukkan secara sempurna. Cumanya bila memasukkan huruf itu kepada huruf berikutnya, ada huruf yang dimasukkan secara kamil itu sekali dengan dengung, iaitu apabila selepas huruf tanwin adanya huruf nun dengan mim sabdu. Dia akan masuk, tapi menekan masuk tu sambil dengung dua harakat macam tadi. Begitu juga pada nun. Nun tadi itu nun. Nun macam ni. Amilatun. Dia masuk tapi sekali dengan dengung. Yang ini pun masuk juga, tapi dia masuk tanpa dengung. Rajulur Rashid. Macam tadi juga. Harthul lakum. Harthul lakum. Dia tak ada dengung. Har memang tak boleh dengung pun, sebab huruf ra dengan huruf lam tak boleh kita buat dengung, tak boleh. Kalau tuan-tuan boleh buat dengung, maknanya silap lah tu. Contoh tuan-tuan baca rajulur, itu tak boleh lah tu kalau tuan-tuan yang pergi buat dengung. Kalau ada buat bunyi macam tu, tak betul. Sebab huruf ra dia tak boleh buat dengung. Memang tak boleh. Kalau boleh lah tuan-tuan, kita buat lam bagi dua depan ni masuk kepada ra secara dengung, bunyinya tak sedap. Buatlah taranum apa pun. Tuan-tuan buat taranum bayati ke, nahawan ke, ros ke, sikah ke, sobah ke, jaharkah ke, hijaz ke, asal lepasnya ra, tuan-tuan buat juga taranum berdengung, tak sedap. Rajulur, mana boleh, tak sedap. Lam macam tu juga. Harthul, tak sedap bunyinya. Orang kata dah kenapa tu. Tapi kalau orang Arab, ini cerita luar daripada topik sikit lah. Dalam Quran memang tak boleh lah, sebab memang tak boleh jadi pun, tak sedap.
Tapi kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan dengar lagu Arab kalau nyanyi lagu demo, tang ro dengan lam pun jadi beralun. Ro dengan lam ni jadi beralun. Sebab demo Arab ni lagu kan macam kita lagu daripada zaman dulu, lagunya nampaklah macam ke arah-arah taranum sikit, macam lagu zaman Piramli tu. Bila dah zaman moden hari ni, lagu dah masuk hip hop lah, apalah, K-pop lah, jadi lagunya dah tak ada irama tak ada dah. Tapi lagu Arab ni masih lagi meneruskan tradisi. Bunyi taranum tu ada lagi, bunyi bakam bayati, bakam tu ada lagi. Kadang-kadang disebabkan mereka itu terlampau seronok menang menyanyi, tu kadang-kadang huruf yang tak payah buat dengung pun dia tarik dengung pasal nak berlagu punya pasal. Contoh kalau lagu Arab, saya pun tak banyak tahu lagu Arab, adalah sikit-sikit, ada kita dengar-dengar juga masa duduk dekat sana, ada dengar-dengar juga lagu-lagu Arab ni. Tengok Arab ni, kida ya albi, tu dia al tu lama menang, mana boleh lam lama-lama, dia boleh lama. Kida ya al, dia al lama menang. Tapi Arab kalau dengar rasa, oi syok lagu ni best. Tapi dalam Quran jangan buat macam tu. Walaupun tuan-tuan kata saya gemar macam tu, tak boleh. Sebab huruf ra dengan lam dia tak boleh berdengung. Tak boleh. Jangan tuan-tuan pula baca berdengung. Manalah tahu kan, kadang-kadang kita tak perasan tuan-tuan. Saya tak kata tuan-tuan minat buat benda kopi tu, tak. Kadang-kadang tak perasan. Tak perasan. Contoh macam azan. Pada kalimah azan kita, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Saya sentuh azan lah, senang tuan-tuan nampak jelas sikit azan. Okey, pada lafaz syahadah azan kita kan ada kalimah asyhadu anna Muhammad dan dua di atasnya tidak selari. Okey, kemudian ra sabdu Rasulullah. Okey, kalau tuan-tuan perasan, dal dua di atas ni sebenarnya dal tanwin yang tidak selari. Selepasnya huruf ra. Maka dekat sini dia tak boleh sebut Muhammadan, tak boleh. Dia tak boleh asyhadu anna Muhammadan Rasul, tak boleh. Dia tak boleh sebut Muhammadan. Sebab dia perlu diidghamkan. Tanwin dimasukkan kepada huruf ra bersabdu. Jadi bila masukkan pada ra bersabdu, dia masuk secara kamil, iaitu bunyinya Muhammadarra. Darra bunyinya begitu, Muhammadarra. Okey, bila masukkan kepada ra sabdu, dia tak boleh bunyi dengung. Jadi bunyinya macam mana? Asyhadu anna Muhammadar Rasul, gitu. Muhammadar Rasulullah, gitu. Dia tak boleh asyhadu anna Muhammadar, tak boleh. Kalau ada yang macam tu, dikira salah. Saya pernah cerita dekat Taman Maju. Sebab Taman Maju ni dia banyak orang yang geng-geng gebak-gebung ni. Jadi orang yang main rebana ni dia power tentang burdah-burdah ni. Jadi saya pesan, yang rajin burdah ni pula dia rajin juga jadi bila. Jadi saya pesan, kalau kita nak buat burdah, silakan, bagus kita nak buat burdah. Kan sedap kalau kita buat burdah ni. Kalau kita kerah je kan, takut orang kata ish tak ada lagu lain ni. Apa salah kita buat burdah? Tak ada masalah lah. Tapi bila nak buat burdah, jangan disebabkan burdah yang kita nak buat itu kita buat pada tajwid yang salah. Tak boleh. Kalau boleh tajwid tu betul dulu, barulah kita sertakan sekali dengan burdah lagu teranum kita. Boleh kita nak buat burdah. Asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Boleh. Biar betul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak panjang apa semua kat kitab lain. Dekat dar tu dia jangan panjang, jangan pula bagi dengung. Kadang-kadang kita tak perasan disebabkan terlampau seronok khusyuk azan. Yalah, azan ni kadang-kadang ada setengah orang tak tahulah, macam saya imam, tak tahulah dalam masjid ni ada Bilal. Bila Bilal ni, yalah kita mesti azan bersungguh-sungguh, betul Cik Zul kita azan bersungguh-sungguh, kita mesti azan dengan khusyuk nak panggil orang sembahyang. Tapi kadang-kadang tak perasan. Bila khusyuk macam kita tak perasan, tertarik benda yang tak betul. Asyhadu an lama kat situ. Faham tak? Dengar telinga kita sedap kan? Lagu sedap, lagu Hijaz. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengar, ui sedapnya Bilal tu. Tapi cuba kalau kita betulkan sikit, tarikkan burdah tu lambat sikit, jangan awal nak. Tarik ujung sikit. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kena. Kalau tarik tempat salah, memang sedap dengarnya, tapi salah. Itu ceritanya tuan-tuan. Tak kisah, saya bukan kata Bilal sini, ni cerita Bilal masjid lain ni. Bukan sini, alhamdulillah saya dengar okey je. Ini masjid lain yang berlagu-lagu ni. Kadang kita nak lagu tak perasan. Bila tak perasan tu yang bahaya tu. Okey? Macam tu juga kita baca dalam solat kita. Manalah tahu tuan-tuan ni baca dalam solat tu berlagu. Tapi tak jarang sekali orang baca dalam solat berlagu tayar akhir. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu biasalah kita baca kan? Baca secara biasalah. Tak ada lagi kita dengar orang baca tayar akhir berlagu. Asyhadu anna Muhammad. Tak ada lagi lah. Tak ada kita dengar. Tapi kalau ada, dia buat apa itu, kita dengar, kita segurlah dia. Tak boleh baca dar lama-lama, tak boleh. Sebab dekat situ tak boleh dengung. Kalau dia tanya pasal apa tak boleh berdengung, pasal lepasnya ada huruf ra. Ra memang tak boleh dengung. Walaupun telinga kita seorang dengung rasa macam okey, tapi dari segi kaedahnya tak betul. Gitu ya. Baik. Itu namanya idgham kamil. Dia masukkan kepada huruf bersabdu secara sempurna. Cuma sempurna itu pada nun dan mim bersabdu kena dengung. Pada ra dengan lam bersabdu tak payah dengung. Okey. Baik. Okey, ada juga idgham ini, tanwin yang ini, tanwin ini dah selesai lah. Sebab ini memang jawapannya izhar je, dia takkan jadi lain. Yang ini, dia idgham ni, dia ada yang kamil, yang saya cerita terkamil, masuk secara sempurna. Tapi dia ada juga masuk secara tidak sempurna, masuk secara nakis. Nakis ni lawan kepada kamil lah. Kalau kamil kita masuk secara sempurna, nakis lawan pada kamil, tidak sempurna, masuknya tak nampak jelas. Iaitu pada huruf-huruf yang perlu didengungkan. Contohnya tanwin ini yang selepasnya ada huruf waw. Okey, dalam surah Amma Yatasaalun An-Naba ada ayat jaza okey. Baris tanwin hamzah dua di atas, tanwinnya tidak selari, selepasnya huruf waw. Dekat sini dia kena buat idgham juga, memasukkan tanwin pada huruf berikutnya juga. Tapi masuk berikutnya itu dia masuk secara nakis. Masuk nakis itu dia masuk secara tidak sempurna dan disertakan dengan dengung. Maka dengungnya bunyi macam mana? Bunyinya macam ni. Jazaa'an wifaqa.
Jazaa'an. Dia au. Bunyinya begitu. Tuan-tuan jangan baca hamzah dua di atas ni macam bunyi izhar, jangan jazaa'an wifaqa, ataupun tuan-tuan buat dengung tapi bunyinya apa atas ni, jazaa'an. Jangan, dia dengungnya bukan macam tu, dengungnya masuk ke waw, jazaa'an wifaqa, begitu. Au, bunyinya begitu. Contoh yang lain, contohnya kalau huruf ya sini, liqaumin ya'lamun, liqaumin. Okey, liqaumin, baris dua di bawahnya tidak selari, seorang ke atas ni, seorang ke bawah ke sini, dia tak sama. Jadi selepasnya ada huruf ya. Jadi bunyi dekat sini dia kena juga idgham, tapi idgham yang nakis. Masuk nakis itu pula dia masuk tidak sempurna, disertakan sekali dengan dengung. Maka bunyi dia macam mana? Dia tak boleh sebut liqaumin ya'lamun, dia tak boleh macam tu. Dan dia juga tak boleh liqaumin ya'lamun pun tak boleh. Tapi bunyinya macam mana? Dia kena liqaumi mi. Dia bunyi macam mi, sebab nak pergi qiyah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi ya'lamun. Dia dengung juga dua harakat, tapi bunyi dengungnya macam mana? Mi, gitu. Inna fi dzalika laayatin liqaumi ya'lamun. Mi, bunyi gitu. Dia tak disebut min, dia sebut mi ya'lamun. Dia begitu. Itu bunyi dengungnya. Dia ada banyak. Yang nakis ni banyak. Huruf ya, huruf waw, huruf ta, huruf tha. Banyaklah. Ada banyak. Kira-kira lebih kurang 18 huruf. 18 huruf. 18 huruf ni iaitu 15 huruf daripada huruf 15 huruf daripada huruf ikhfa, 2 daripada huruf idgham ini, dan 1 daripadanya huruf iqlab. Cuma iqlab ni dia lain lah sikit. Iqlab ni saya pernah cerita minggu lepas. Kalau iqlab, dia punya baris tanwinnya tak macam ni. Baris tanwinnya ada baris atas huruf mim, baris bawah huruf mim, baris depan ada huruf mim. Mim yang kecil ekor ke bawah. Itu bagi iqlab. Baik. Ada satu perkara yang saya nak sentuh pada malam ini, yang mana perkara ini selalu orang tanya saya. Dalam WhatsApp orang tanya, rajin orang tanya soalan ni. Orang Melayu rajin tanya. Okey. Siapa saya tak nak cerita kan, tapi ada yang tanya. Bagaimana rupanya kalau sekiranya tuan-tuan jumpa baris tanwin yang ini, yang selari ini. Okey, tak kisahlah selari ke tak selari ke. Okey, asal baris tanwin baris 2, yang selepasnya akan ada huruf hamzah wasal. Kemudian selepas hamzah wasal adanya huruf mati, ataupun selepas tanwin ada huruf hamzah wasal, kemudian selepasnya ada huruf bersabdu. Dekat sini ada satu perkara yang kita kena beri perhatian. Dah nak masuk waktu ke? Lagi seminit. Kok sempat ya?
Okey, macam mana kita nak buat? Contoh pada ayat dekat surah Baqarah ada ayat okey, ada ayat ini. Dia ada baris dua di atas, selepasnya hamzah wasal, selepasnya ada huruf mati. Jadi dekat sini kita nak baca macam mana? Mungkin kita selama hari ini kita baca khair, ra dua di atas ni, mungkin ada yang baca khairan, lepas tu dia berhenti. Al-wasiyatu, mungkin ada yang baca begitu. Dan mungkin juga ada yang baca selama hari ni macam ni, khair, ra dua di atas ni dia terus masuk pada lam, khairal wasiyatu. Saya rasa yang ini banyak orang baca khairal wasiyatu, orang banyak baca macam tu. Tapi sebenarnya kaedah dia bukan baca macam ni. Tak boleh. Dia tak boleh baca khairal, tak boleh. Kaedah kita nak baca macam mana? Kaedahnya macam ni. Bila kita nampak tanwin macam ni, tanwin selepasnya huruf hamzah wasal, selepas hamzah wasal ada huruf mati, ataupun selepasnya ada huruf sabdu. Kita nak buat macam mana? Kita kena baca huruf yang bertanwin ini dibaca secara baris harakat. Harakat maksud macam mana? Asalnya ra dua di atas bunyinya ron. Tapi kita tak boleh baca ron, pasal lepasnya ada huruf mati. Maka dekat sini ra ini perlu dibaca baris harakat. Baris harakat tu maknanya baca dengan bunyi baris satu. Jadi kalau bunyi baris satu, ra kalau baris satu atas bunyinya ra lah. Ra baris atas bunyinya ra. Okey. Selesai satu perkara. Lepas itu dia tak boleh baca khairan, tak boleh. Dia kena buat penambahan sikit. Kena tambah apa? Dia kena tambah nun baris bawah. Nun bunyi baris bawah bunyinya ni. Jadi khaira ni. Bunyinya khaironi. Ni inilah yang kita akan masukkan pada huruf mati. Jadi bila ni yang masukkan pada huruf yang mati, maka ra yang sebelumnya ini tidak akan masuk pada huruf ini, takkan masuk. Dia akan kekal dengan bunyi harakat itu. Bunyinya khairanil. Dia begitu. Khairanil. Khairanil. Ada dalam surah Baqarah juzuk yang kedua, muka suratnya saya tak pasti. Dia ada ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu in taraka khairanil wasiyatu. Ini namanya iltiqa'u sakinain, perjumpaan dua huruf mati. Saya cerita ini dulu, nanti kita sambung minggu akan datang berkaitan tentang ini, perjumpaan dua huruf mati. Jadi kita nak tahu macam mana kita nak selesaikan masalah bila jumpa huruf mati. Nanti kita bincang minggu depan. Antara contohnya, tuan-tuan biasa dengar tak, orang yang baca, bukan orang, imam yang baca surah Al-Ikhlas dengan sambung-sambung. Tuan-tuan biasa dengar. Kita dengar imam kita baca Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan biasa dengar orang baca macam tu. Dia baca senapah ataupun dia baca sambung-sambung. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Biasa dengar surah Ikhlas orang sambung-sambung. Dekat surah Ikhlas tu ada kaedah yang kita buat ini, ada. Nanti kita bincang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala
a'lam wa a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita tutup pengajian kita dengan baca tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.